Yang ada kitab boleh tengok petang ni sambungan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungan kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada air Lepas tu ambil wuduk kan? Jauh sana. Oh. Ni air hujan ada. InsyaAllah kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 44, sambungan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina, amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Baik. Tetapi di dalam masa yang sama, meskipun harta benda dan anak-anak itu adalah perhiasan di atas dunia yang Allah kurniakan kepada seseorang, tetapi janganlah sampai harta benda dan anak-anak itu melalaikan, melupakan kita, melekakan kita daripada tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita menunaikan tanggungjawab mencari harta, mencari rezeki yang halal, menjalankan tanggungjawab memberi nafkah kepada anak isteri, memberi pendidikan dan sebagainya, janganlah sampai perkara-perkara itu menjadi sebab kita gagal, kita terlupa, kita leka untuk menunaikan tanggungjawab kita terhadap Allah dengan melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang ditegah haram oleh Allah zahir dan batin. Banyak di kalangan manusia di atas bumi ini gagal apabila diuji oleh Allah dengan harta. Begitulah juga dengan anak isteri. Dengan memiliki harta yang banyak ataupun dalam usaha mencari harta itu sendiri menjadi sebab mereka melupakan tanggungjawab kepada Allah. Ini yang dipanggil melampau batas. Ini yang dipanggil melampaui batasan yang Allah Ta'ala tetapkan. Allah mengizinkan, Allah membenarkan kita mencari harta, mencari kekayaan, berumah tangga, bernikah kahwin, beranak pinak. Allah benarkan, Allah suruh, Allah perintah, selagi niat dan tujuannya baik. Meskipun demikian, jangan disebabkan usaha dan ikhtiar kita mencari harta ataupun memiliki, mendirikan rumah tangga tadi menjadi sebab kita melupakan apa yang diwajibkan oleh Allah atas diri kita. Situ seandainya demikian, sesungguhnya kita telah melampaui batasan yang Allah Ta'ala tetapkan. Allah suruh cari harta, jangan sampai meninggalkan solat. Allah suruh mencari harta kekayaan, pangkat jawatan, jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu yang difardukan oleh Allah.
Allah membenarkan kita mencari harta benda dan kekayaan, jangan sampai mengusahakan yang haram ataupun yang syubhat. Jadi mesti ada perbezaan di antara cara kita orang Islam dengan cara orang yang bukan Islam mencari harta kekayaan. Mesti ada perbezaan. Maknanya kita jangan tersilap dalam perlumbaan di atas dunia ni, sehingga kita mencari harta tadi seolah-olah kita bukan di kalangan orang Islam, tidak kenal Tuhan, tidak mendirikan kewajipan, mencari harta dengan usaha yang haram, asalkan kaya, asalkan mewah, asalkan dapat apa yang kita inginkan. Ini cara mencari rezeki seperti orang yang bukan beragama Islam. Kita orang Islam mesti ada beza. Kita nak kaya tapi masih lagi menjaga sempadan, jangan sampai berusaha mencari harta kekayaan dengan melibatkan diri kita di dalam mengambil benda-benda yang haram ataupun membuat kerja-kerja yang haram. Dalam mendidik anak isteri kita, jangan seperti mendidik anak isteri ataupun melakukan perbuatan seperti orang yang bukan Islam mendidik anak isteri mereka dengan mengenakan pakaian yang tidak mematuhi syariat, dengan membiarkan anak isteri kita bergaul bebas. Jadi demikian bermaksud kita telah melampaui batasan Allah yang akan membinasakan kita, yang akan menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hati-hati. Kita mesti menguruskan masa. Mesti kita menguruskan masa, menguruskan waktu kita, supaya dapat kita menunaikan dalam masa yang sama, dapat kita menunaikan kewajipan terhadap Allah. Walaupun pada zahirnya masa kita beribadat tak boleh nak disamakan dengan masa kita mencari ataupun mengusahakan dunia. Contoh, kita bekerja sehari 8 jam, itu tak masuk overtime lagi. Cukup contohnya dengan setiap hari kita menempatkan diri kita di dalam majlis ilmu yang fardu. Contohnya satu hari 1 jam kita duduk menuntut ilmu fardu ain. 1 jam kita berikan masa kita 1 jam, itu dah dipanggil seimbang lah. Kata ulama tu dah dipanggil seimbang dah. Dah panggil seimbang dah. Makna orang yang mengusahakan dunia serta mengusahakan akhirat. Meskipun tadi cari duit 8 jam, menuntut ilmu 1 jam. Kalau nak ikut kena 8 jam sama lah. Baru kata seimbang dah. Meskipun 1 jam sehari ataupun dalam seminggu 4 jam kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu, agar ibadat kita itu berpandukan ilmu, agar ibadat yang kita buat itu berdasarkan pengetahuan, kefahaman. Dengan kita belajar, kita boleh mengetahui apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ditinggalkan dalam ibadat, apa yang menjadi sebab amalan kita diterima, apa pula sebab-sebab yang menjadikan amalan kita ditolak, tidak diterima. Makna dengan ilmu tadi yang kita belajar seminggu 4 jam tadi contoh, walaupun seminggu 168 jam, 4 jam kita ambil untuk menuntut ilmu, 164 jam lagi untuk benda-benda lain, itu pun dah dipanggil seimbang dah. Makna orang yang mengusahakan dunia dan akhirat. Jangan sampai tak ada langsung, jangan sampai tidak ada langsung. Adakah kita mahu dalam keadaan kita mencari rezeki yang halal tadi tu kita dimurkai oleh Allah? Dalam kita berusaha mencari rezeki yang halal, kita juga dimurkai oleh Allah. Kenapa? Kerana cara kita mencari rezeki yang halal tadi melampaui batas. Jadi apa untungnya, apa faedahnya kita membuat
membuat benda yang halal, mencari rezeki yang halal, tapi dalam masa yang sama kita tidak mendapat redha Allah. Tujuan kita beribadat agar mendapat redha, agar Allah redha dengan apa yang kita kerjakan. Itu tujuan ataupun maksud kita beribadat. Jadi apa faedahnya kita solat, kita mencari rezeki yang halal tapi tidak diredai oleh Allah? Untuk mendapatkan redha Allah, mesti kita membuat benda-benda yang diredai oleh Allah. Meninggalkan menuntut ilmu yang fardu itu adalah perkara yang tidak diredai oleh Allah. Itu satu maksiat. Maksiat. Bila kita meninggalkan, menjauhkan diri kita daripada menuntut ilmu fardu ain, fiqahnya untuk syariat, tauhidnya untuk akidah, tasawufnya untuk hatinya, sesungguhnya kita telah melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Meninggalkan perkara yang wajib itu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang kemaksiatan. Bukan semata-mata minum arak itu maksiat, dedah aurat itu maksiat, berjudi itu maksiat. Meninggalkan apa yang Allah fardukan itu juga adalah termasuk di dalam kemaksiatan. Dan firman-Nya Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiasi bagi manusia itu akan kasih. Allah jadikan kita manusia ni, di dalam hati kita ni Allah jadikan sekali perasaan kasih, sayang, cinta akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Itu dah lumrah manusia ni. Kalau laki-laki dia kasih kepada perempuan, sukakan rumah tangga, ada anak isteri, itu lumrah dah. Tapi jangan dikeranakan oleh kecintaan kita kepada anak isteri tadi melekakan, melalaikan tanggungjawab kita terhadap Allah. Khususnya kita sebagai ketua keluarga, suami, jangan kita dilekakan dengan usaha mencari rezeki yang halal untuk diberi nafkah kepada anak isteri sebagai alasan untuk kita meninggalkan kewajipan yang lain. Kerana yang wajib itu perkara yang tidak boleh dipilih-pilih. Kita sebagai seorang laki-laki ataupun suami memberi nafkah, mencari nafkah yang halal itu kewajipan. Menunaikan solat juga kewajipan. Menuntut ilmu juga kewajipan. Jadi jangan kita hanya memilih satu kewajipan sahaja untuk ditunaikan. Kebanyakannya begini. Sesungguhnya cara kita menunaikan kewajipan dengan memilih-milih kewajipan untuk dilaksanakan ini adalah satu kesalahan, satu kesilapan dalam ibadat. Itu satu kesilapan dalam ibadat. Sebab tu ibadat ni perlu belajar. Nak beribadat ni perlukan ilmu, perlukan petunjuk, perlukan bimbingan. Kalau tidak kita akan beribadat mengikut nafsu kita, mengikut kehendak nafsu. Nafsu ni menipu. Nafsu ni sangat-sangat suka menipu. Nafsu ni sangat-sangat suka memerangkap diri kita, kerana dia bekerja sama dengan syaitan dalam nak merosakkan amal kita. Ramai di kalangan kita yang dilekakan oleh bisikan nafsu yang mengajak kita supaya menunaikan kewajipan mencari nafkah sahaja. Takut kalau tak cari nafkah yang halal, takut dosa kalau tak cari rezeki yang halal, takut kalau tak menunaikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, tetapi tidak takut kepada Allah kerana meninggalkan solat, tidak takut kepada Allah kerana meninggalkan kewajipan menuntut ilmu. Jadi kena adil. Setiap perkara yang Allah wajibkan mesti kita tunaikan, mesti kita laksanakan. Kerana wajib itu adalah perkara yang diperintah atas diri kita mukallaf sebagai perintah yang muktamad, suruhan yang putus, suruhan yang muktamad. Itu erti wajib syar'i. Perkara yang Allah perintahkan ke atas tiap-tiap individu, sama ada laki-laki ataupun perempuan,
wajib menunaikan apa yang difardukan oleh Allah. Tidak boleh dipilih-pilih. Kita nak pilih solat zuhur saja, kita tak nak solat subuh, kita nak solat zuhur saja, tak boleh. Sebab zuhur juga wajib, subuh juga wajib. Kita nak memilih untuk menunaikan solat, memilih untuk mencari nafkah yang halal, tetapi kita menderhakai kedua ibu bapa kita, tak boleh. Kerana mentaati ibu bapa itu juga wajib. Jadi jangan kita salah faham dengan erti wajib ni. Banyak kita yang tak faham wajib ni, meskipun selalu dengar perkataan wajib, tapi ramai di kalangan kita yang tak faham apa erti wajib. Buktinya, bukti tak faham tu mana bukti yang kita kata ramai yang tak faham erti wajib? Buktinya ramai yang memilih-milih untuk melaksanakan kewajipan. Contohnya, kita hanya memilih untuk solat, tapi selepas solat kita mendedahkan aurat. Maknanya kita tak faham kenapa tadi kita bersungguh-sungguh solat. Sebab takut Allah benci, takut dosa, takut maksiat. Adakah kita tidak takut Allah murka kepada kita dengan sebab mendedahkan aurat? Sedangkan menutup aurat itu perkara yang diwajibkan juga oleh Allah. Bukan bermaksud apabila kita dah menunaikan solat kita dimaafkan untuk mendedahkan aurat. Adakah kita dah mendirikan solat kita dimaafkan untuk meninggalkan ilmu fardu ain? Tak, jawabnya tidak. Tidak dimaafkan. Kewajipan ni banyak di kalangan kita yang tak faham kewajipan. Jadi jangan pilih-pilih. Muka surat 45 kitab Penawar Bagi Hati. 45 kitab Penawar Bagi Hati. Baik. Meskipun kita manusia ni telah dihiaskan oleh Allah Ta'ala dalam hati kita, kasihkan wanita, kasihkan perempuan, kasihkan rumah tangga, tapi hati-hati, jangan dengan sebab kecintaan kita kepada isteri dan anak-anak kita tadi menjadi sebab kita terlepas kebahagiaan yang Allah nak bagi nanti di hari kiamat. Jadi waspada, kita semak balik, kita tengok balik cara kita mencari, cara kita menjalani kehidupan atas dunia ni, kita semak balik, kita tengok balik. Tengok balik betul ke tidak cara hidup kita ni. Kalau kita sebagai suami, kita muhasabah diri kita. Aku ni sebagai suami yang Allah letakkan banyak tanggungjawab ke atas diri aku, atas dunia ni. Adakah betul dah perjalanan aku ni sebagai seorang suami yang diperintah oleh Allah? Kita kena semak lah, kita kena renung lah. Sebab itu beribadat tanpa berfikir ni bahaya. Beribadat tanpa berfikir, tanpa tafakkur itu bahaya. Takut kita duduk dalam permainan tipu daya syaitan. Kerana dalam ibadat ni tipu daya syaitan tu banyak. Contohnya macam tadi, kita duduk dalam tipu daya, kita tak perasan yang kita sedang ditipu daya oleh syaitan. Meskipun kita menunaikan kewajipan, kita tetap dibenci, dimurkai oleh Allah Ta'ala juga. Kenapa? Kerana kita memilih-milih untuk menunaikan kewajipan. Kita hanya memilih kewajipan mencari rezeki sahaja, memberi nafkah yang halal untuk anak isteri sahaja. Sedangkan anak isteri kita abaikan, kita biarkan, kita tidak mendidik mereka dengan ilmu agama. Sesungguhnya kita telah meninggalkan kewajipan yang lain. Jadi kalau sebagai seorang suami, kita tengok, adakah aku dah buat begitu? Memberi nafkah yang bangsa duniawiyah, rumah yang sepatutnya, pakaian yang sepatutnya, makan minum yang sepatutnya, belanja yang sepatutnya. Baik, 4 benda ni kita dah tunaikan, alhamdulillah. 4 perkara ni kita dah tunaikan, alhamdulillah. Dah carikan rumah yang sepatutnya, tempat tinggal untuk anak isteri kita yang sepatutnya. Kemudian dah memberi pakaian yang sepatutnya,
beri makan minum yang sepatutnya, beri belanja yang sepatutnya. Jadi 4 benda ni alhamdulillah kita dah tunaikan. Adakah itu sahaja yang Allah perintah ke atas seorang suami? Jawabnya tidak. Selain daripada itu apa? Allah perintahkan supaya seorang suami tadi mengajar, mendidik isteri dan anak-anaknya tentang ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan ibadat. Jadi kita tengok, kita tilik, kita fikir, yang ni kita dah tunaikan ke belum? Kita dah laksanakan ataupun belum? Sudahkah kita mendidik, mengajar isteri dan anak-anak kita tentang tauhid, tentang agama, tentang mengenal Allah, tentang cara membaiki hati, tentang cara menunaikan ibadat, selok belok melakukan ibadat yang wajib-wajib? Adakah kita dah melaksanakan? Kalau belum, maknanya belum lagi kita menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami yang dipikulkan oleh Allah. Belum. Sepatutnya kita tak boleh ada perasaan senang. Sepatutnya kita kena perasaan risau, bimbang kerana belum lagi menjalankan tanggungjawab yang diperintah oleh Allah dengan sempurna. Belum. Maknanya kalau kita mati nanti kita akan ditanya oleh Allah, kerana ada kewajipan yang kita tinggalkan terhadap isteri dan anak-anak kita. Kalau ditanya besok tentang nafkah dunia, lepas dah bagi rumah, dah bagi kenderaan, dah bagi pakaian, dah bagi duit, lepas dah situ. Tapi nanti bila Allah tanya kita, kenapa tidak mendidik anak-anak dan isteri kita tentang agama? Kenapa isteri kita, anak-anak kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, sehingga berlaku kemusyrikan di dalam hatinya, ataupun membuat benda-benda yang syirik, ataupun memahami fahaman-fahaman yang mensyirikkan Allah? Kenapa kita tidak mendidik mereka? Kenapa kita tak mengajar mereka? Sedangkan itu kewajipan juga yang Allah pikulkan ke atas seorang suami. Kenapa isteri kita memiliki hati yang jahat, hati yang kotor? Kenapa dia tak tahu cara nak membersihkan hati dia? Kenapa isteri kita beramal dalam keadaan tidak ikhlas? Kenapa kita tak didik dia supaya menjadi isteri yang ikhlas dalam amal? Kenapa bacaan Quran isteri kita salah? Kenapa solatnya tidak sah? Kenapa bacaan dalam solatnya tak betul, menjadi asbab solatnya tidak diterima oleh Allah? Cuba bayangkan macam mana kita nak menjawab persoalan-persoalan ini nanti di hari kiamat. Jadi beringatlah kita, wahai para suami khususnya, jangan kita mendabik dada kononnya kita telah menjadi suami yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kita sendiri memuji-muji, mengangkat diri kita sendiri, sesungguhnya aku dah jadi suami yang baik, aku telah menjadi seorang suami yang telah menjalankan tanggungjawab seperti yang Allah suruh. Kalau demikianlah tindak tanduk kita, hanya memberikan hal-hal keduniaan kepada isteri dan anak-anak, tapi membelakangkan hal-hal akhirat, sesungguhnya kita belum menunaikan kewajipan sebagai seorang suami. Belum lagi. Kena usaha lah, usaha cepat-cepat. Kena usaha cepat-cepat sebelum datangnya kematian. Belum datangnya kematian, ada masa lagi. Cepat-cepatlah ubah jadual tu. Ubah jadual cara hidup, kehidupan kita, cara kehidupan kita atas dunia, ubah jadual, ejah balik sebelum terlambat. Kerana peluang nak menunaikan tanggungjawab Allah ni, peluangnya hanya sekali saja. Tidak ada dua kali peluang Allah bagi. Hidup yang pertama inilah peluang dan ruang untuk kita gunakan sebaik mungkin menjadi hamba yang bertakwa, ataupun menjadi hamba yang menjalankan segala perintah Allah. Adapun kehidupan yang kedua, kehidupan selepas daripada mati besok, itu bukan untuk memperbaiki ibadat. Bahkan kita dihidupkan oleh Allah nanti selepas daripada mati kerana untuk menerima balasan ibadat yang kita buat atas dunia. Bermula mensyukurkan nikmat ini anggota. Apa maksud ini anggota? Farad tak? Farad, kemaluan. Jadi bagaimana cara untuk kita berterima kasih kepada Allah dengan nikmat kemaluan, farad, kemaluan yang diberi oleh Allah Ta'ala tu. Dulu di awal bab dah bagi tahu dah. Kita dengan kemaluan tadi, dengan farad tadi, dengan kemaluan tadi, kita dapat mengambil faedah dunia dan juga faedah akhirat. Jadi bagaimana cara kita nak berterima kasih kepada Allah
Bagaimana cara kita nak berterima kasih kepada Allah kerana diberikan nikmat ini, yakni nikmat anggota farad tadi, kemaluan tadi? Ini cara dia. Ni cara dia. Ni cara dia. Bermula mensyukurkan ini anggota, yakni farad, memelihara daripada yang diharamkan. Itu cara bersyukur. Itu cara bersyukur dengan nikmat kemaluan yang Allah jadikan kepada diri kita. Kalau bersyukur dengan wang ringgit, dengan makna wang ringgit itu dibelanjakan kepada perkara yang halal, itu nama bersyukur. Kalau kita ada duit, kita beli benda haram, namanya kufur nikmat. Bersyukur dengan nikmat mata, menggunakan mata melihat benda yang halal. Kalau menggunakan mata melihat benda yang haram, namanya kufur nikmat mata. Sihat, kita gunakan nikmat sihat untuk beribadat, gunakan nikmat sihat untuk mencari rezeki yang halal, namanya bersyukur dengan nikmat sihat yang Allah bagi. Tapi kalau dengan kesihatan yang Allah bagi ini kita melupakan Allah, meninggalkan ataupun menjauhkan diri daripada agama, daripada Allah, sesungguhnya kita telah mengkufuri nikmat sihat yang diberi oleh Allah. Kerana makna syukur itu ialah menggunakan segala nikmat yang dipinjamkan oleh Allah kepada perkara yang diredha. Itu namanya syukur. Jadi macam mana kita nak bersyukur dengan nikmat farad ni, nikmat kemaluan ni? Memelihara daripada yang diharamkan. Maknanya jangan gunakan anggota kemaluan kita tadi buat benda haram. Itu maksudnya. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Sama ada laki-laki ataupun perempuan, iaitu seperti mana contohnya? Contoh perbuatan yang diharamkan apabila kita buat, bermaksud kita tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat farad ataupun kemaluan yang diberi oleh Allah, iaitu yang pertama zina. Dengan berzina, jadi mana-mana mereka yang berzina adalah mereka itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat kemaluan, nikmat farad yang diberi oleh Allah. Dia tak berterima kasih, dia salah guna. Allah bagi kemaluan tu supaya buat benda halal, supaya menjadi asbab kita mendapat pahala. Tiba-tiba kita gunakan kemaluan untuk membuat benda haram, contohnya seperti berzina. Sekarang ni zina jadi main-main. Na'udzubillah min zalik. Ini bala, ini kecelakaan sebenar. Bala perzinaan ni berlaku di mana-mana. Dah jadi kebiasaan. Terlalu banyak dah. Sampai orang tak ambil kisah dah pasal zina. Anggap itu cerita biasa dah. Na'udzubillah. Ini bala, ini kecelakaan yang lebih besar daripada kecelakaan yang bangsa dunia. Contohnya gempa bumi, banjir, kebakaran, itu juga bala. Tapi perzinaan yang berleluasa ini adalah bala yang jauh lebih besar daripada itu lagi. Kenapa kata bala yang lebih besar daripada itu? Kerana mengundang kemurkaan Allah. Bala zina, bala judi, bala arak, bala tak solat. Ini bala yang mengundang kebencian Allah. Kebanyakan kita hanya nampak, hanya risau, hanya bimbang tentang bala yang bangsa dunia. Kecoh kalau banjir, semua orang takut banjir, risau banjir, minta jauh. Kebakaran, kemarau, semua kita risau tentang bala-bala yang bangsa dunia tadi. Semua orang risau, takut kalau banjir, takut kalau kemarau, takut kalau begini, takut kalau begitu. Tetapi tidak ada pun dalam hati kita kerisauan, kebimbangan tentang bala yang namanya zina. Ada tak dalam hati kita perasaan risau tentang bala zina ni?
tak ada apa-apa pun pada kita, tak ada apa-apa pun. Tapi kalau contohnya ada orang mewar-warkan berita pengumuman kebarangkalian negara kita akan mengalami kemarau panjang selama beberapa bulan dengan suhu kepanasannya 50-60 darjah Celsius. Oh, kita akan risau, kita akan bimbang, kita akan membuat persiapan untuk menyelamatkan diri daripada bala yang bakal menimpa diri kita tadi. Kemarau tadi contoh. Semua orang akan bercakap, semua orang akan risau bimbang, tetapi tidak ada pun seorang yang risau bimbang tentang bala yang namanya zina. Jadi biasa dah, na'udzubillah, berlaku perzinaan di antara suami orang dengan isteri orang, kadang berlaku di tempat-tempat kerja, di pejabat-pejabat. Na'udzubillah min zalik. Dianggap kebiasaan, padahal itu bala yang lebih dahsyat daripada kemarau lagi. Mengundang kebencian Allah, menjemput kebencian Allah. Bertaubatlah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Daripada perzinaan tu pula nanti melibatkan jenayah yang lain, pembunuhan pula dah. Bila dah terlanjur, tak nak bertanggungjawab, bunuh pula dah. Nampak tak? Membunuh bayi itu sendiri, ataupun membunuh perempuan tu pula, ataupun yang berzina tadi bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah jauhin daripada ahli keturunan kita sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan liwat, ni makna barang siapa yang berliwat, sesungguhnya dia telah kufur dengan nikmat kemaluan yang diberi oleh Allah. Berliwat, sama ada dia berliwat dengan pasangan dia ataupun dia berliwat dengan yang bukan pasangan dia. Kedua-dua itu dosa besar. Sama ada dia berliwat dengan isteri dia ataupun dia berliwat dengan orang lain. Na'udzubillah min zalik. Homoseksual, perhubungan sejenis, itu semua adalah termasuk dalam perkara yang diharamkan. Mana salah guna nikmat kemaluan, salah guna nikmat kemaluan, kufur nikmat. Dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariyahnya. Itu dalam kitab tu tulis jarinya. Betul kan? Mudah-mudahan yang betul jariyahnya, bukan jarinya. Orang panggil onani, dia beronani, istimna, berusaha mengeluarkan mani sendiri dengan tangan sendiri. Itu masuk dalam kufur nikmat. Masuk dalam kufur nikmat. Jadi wajib kita mensyukuri nikmat kemaluan yang diberi oleh Allah. Jadi persoalannya bagaimana cara kita nak bersyukur dengan nikmat kemaluan yang Allah kurniakan. Jadi musannif pun menerangkan kepada kita cara bersyukur dengan nikmat kemaluan ni ialah jangan buat benda haram dengan kemaluan tadi. Mana contohnya? Zina, liwat, istimna ataupun onani tadi, mengeluarkan mani lain daripada tangan isterinya dan jariyahnya. Maksudnya kalau dia mengeluarkan mani menggunakan tangan isterinya ataupun hamba abdinya, jariyah itu mana hamba abdinya, dia tidak termasuk di dalam kata orang yang kufur nikmat. Kerana perkara itu dibenarkan dalam Islam. Dibenarkan dalam
Islam, mengeluarkan mani dengan tangan isterinya atau hamba abdinya. Ada lagi hamba abdi? Mana ada? Tak ada dah. Bibi bukan. Bibi bukan. Bibi tu orang gaji, itu bukan hamba abdi, jangan buat kerja. Bibi itu dia perempuan yang merdeka, yang tak boleh dijual beli. Dia bukan hamba saya. Dia bekerja, dibayar gaji. Jangan samakan dengan hamba abdi pula. Jadi kalau dia mengeluarkan mani menggunakan tangan sendiri, hukumnya haram. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Hukumnya haram, dia tak bersyukur. Sebab itulah Allah suruh bernikah, Nabi suruh menikah, Allah suruh berkahwin, supaya boleh meletakkan melepaskan nafsu syahwat tadi kepada tempat yang dibenarkan oleh Allah, dapat pahala, menggugurkan dosa, dapat pahala. Bernikah. Akhir zaman ni patutnya lagi cepat nak kena bernikah. Kalau zaman mak-mak kita tu, nenek-nenek kita tu, umur berapa belas 16 menikah dah. 16 menikah dah, 17 menikah dah. Sebab tu dulu cerita pasal zina ni sangat-sangat kurang. Ada sangat-sangat kurang. Sebab mereka dalam usia macam tu dah berumah tangga dah. Usia macam tu nafsunya dah diletakkan ataupun dilepaskan kepada tempat yang benar dah. Ada pun sekarang kita tengok berlaku perzinaan di sekolah pun berlaku. Na'udzubillah, di asrama-asrama berlaku. Sepatutnya kalau nak ikutkan logik akalnya lah, sekarang ni lagi cepat nak kena bernikah. Sebab pendedahan kepada perzinaan tu terlalu mudah. Lagi mudah nak berzina banding dulu. Lebih mudah nak berhubung daripada dulu. Sekarang perempuan lelaki keluar dah tak ada sakatan dah, batasan dah. Kalau zaman mak-mak kita dulu, nenek-nenek kita ingat, payah kalau orang perempuan ni sebelum maghrib tu dah kena ada kat rumah dah. Sekarang pukul 2-3 pagi perempuan gelewak lagi macam biasa. Maknanya sebab-sebab yang mendekatkan pada zina tu lebih banyak sekarang. Nak berhubung, nak bercakap benda kotor pun senang sekarang. Kamu di rumah kamu, aku di rumah aku, makna boleh cakap benda kotor, boleh sembang benda kotor. Kalau dulu nak bersembang kena jumpa. Sekarang pula masing-masing dah bebas keluar. Maksudnya kalau nak ikut kan, sekarang ni lah lagi cepat kena kahwin. Kecuali dia ada ketakwaan yang sungguh-sungguh, itu je yang boleh menyelamatkan dia. Kalau tak, maknanya bahaya. Lepas tu banyak kes tu, kes buang anak tu sebab apa tu? Kes buang anak tu kes zina lah tu. Kalau dia menikah dengan cara yang halal, dia takkan buang zuriat tu. Itu sebab dengan atas dasar rasa bersalah, rasa berdosa, rasa menyesal, duk buang anak, bunuh pula dah macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Dan memeliharanya kemaluan daripada yang syubhah. Mana contohnya? Tadi menjaga kemaluan daripada benda haram, contohnya zina ataupun liwat, hubungan sejenis, ataupun mengeluarkan mani dengan sendiri. Meskipun suami dia keluarkan mani dengan tangan dia sendiri, dia suami, tak boleh. Isteri dia keluarkan mani dengan sendiri, tak boleh. Sebab dia ada pasangan tu. Itulah faedah dia, hikmah dia. Suami menjaga nafsu isteri, isteri menjaga nafsu suami. Itu ibadat. Kena ambil berat masalah ni. Ini di antara punca berlaku perzinaan di sisi orang yang dah berumah tangga. Suami tak bijak menjaga nafsu isteri, isteri tak bijak menjaga nafsu suami, maka masing-masing cari peluang makan luar. Benda mudah nak dapat. Benda mudah nak dapat. Jangan kita pentingkan diri kita sendiri. Aku dah tak berapa nak berakhir dah. Lalu kita pun tak layan pasangan kita. Pasangan kita nafsunya lain.
Oleh kerana kita tak menunaikan tanggungjawab, dia cari makan kat luar sana. Jadi kena ambil perhatian, suami ataupun isteri sama je tanggungjawab. Sama tanggungjawab, jangan ambil remeh-temeh. Jangan pandang, alah dulu bolehlah baru-baru, sekarang ni anak dah 5, 6 orang, 7, 8 orang dah, alah. Jangan. Itu yang buat zina kat luar. Jangan, na'udzubillah min zalik. Kalau tak sanggup, suruh lelaki kahwin satu lagi. Itulah cara dia. Nak menyelamatkan daripada zina. Tapi malangnya sekarang ni, ada di kalangan perempuan, isteri yang sanggup suaminya berzina, asalkan jangan kahwin. Dia tahu diri dia tak mampu nak layan suami dah. Tapi bila suami dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meluahkan rasa dia nak menikah satu lagi sebab nak menjaga nafsu syahwat dia, dia kata jangan. Berzina tak apa, kahwin jangan. Na'udzubillah min zalik. Janganlah macam tu. Jangan macam tu. Dan memelihara daripada yang syubhat, contohnya seperti jima pada nikah yang batil. Dia menikah dengan cara yang tidak sah. Jika taklid ia seseorang yang berjima tadi itu, yang menikah tadi, akan yang berkata dengan sah nikah itu. Maksudnya dia bernikah. Sebab apa dia menikah dengan cara macam tu? Sebab katanya ada ulama kata sah. Lalu dia pun bernikahlah dengan cara ataupun pandangan ataupun pendapat yang ulama mengatakan sah tadi. Lalu bila dah menikah, dia pun berjima lah. Itu namanya jima, itu namanya syubhat. Kadang-kadang kan kalau dalam masalah fiqah ni, luas masalah fiqah ni, ada kaul-kaul yang dhaif tu. Kadang-kadang dia nak membuka jalan, nak membenarkan dia punya perbuatan tu, kadang-kadang dia ambil perkataan ulama yang lemah-lemah tu. Ada perkataan ulama. Sebab tu tok guru dulu, ulama-ulama tua kita, dia alim. Dia belajar kitab-kitab fiqah tu sehalu-halunya, tapi dia tidak semudah-mudahnya memfatwakan hukum hakam yang pelik-pelik meskipun dia tahu. Tapi berbanding dengan kita sekarang ni, mentang-mentang kita tahu benda-benda tu pelik, kita saja nak bagi tahu orang awam. Padahal pendapat-pendapat macam tu tak boleh kita nak war-warkan, nak sembangkan, nak ajarkan pada orang lain. Nampak tak? Ulama dulu-dulu apa yang dia tak pandai? Ngaji 20 tahun, bukan 6 tahun ngaji. Tok guru kita dulu ngaji 20 tahun, 25 tahun mengaji. Ngaji kitab agama 20 tahun, 25 tahun, kulit ke kulit, baris demi baris, ngaji berlutut, mengadap lutut. Adakah ilmunya sikit? Berbanding dengan kita yang ngaji sekarang ni 5 tahun, ngaji langkau-langkau, ambil bab-bab tertentu sahaja, kadang-kadang baca sendiri. Nampak tak? Tapi mereka tak sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa, sekarang ni sebenarnya kita ni kalau nak sembahyang jenazah tak payah wudu. Duk cerita dengan orang ramai macam tu. Tak ke berrosakkan orang? Memang ada fahaman tu, memang ada pendapat ulama yang macam tu, tapi lemah. Bukan untuk dihajar orang ramai. Tuan-tuan sekarang ni tak payahlah kalau nak solat jenazah tak ambil wudu pun tak apa. Pula dah. Itu yang jadi kacau, nak nunjuk ke pandai. Ni sama lah ni dalam bab nikah ni. Dia kata dia bernikah mengikut cara, dia menikah begitu kerana ada ulama yang mengatakan boleh. Padahal yang ijma'nya mengatakan tak sah nikah begitu. Jadi persetubuhan dia dalam nikah yang tadi tu, yang mengikut pahaman yang lemah tadi tu, namanya syubhat. Bukan zina tu. Jima yang syubhat. Ataupun wati syubhat. Wati syubhat bukan zina. Makna dia berjima yang syubhat. Contohnya mana? Dia tertukar bini. Kitab fiqh tu macam-macam ada. Benda yang kita kata ada ke benda macam tu? Benda tak mustahil kita menikah dengan seorang perempuan, dia ada adik kembar. Atau kembar 3 orang, muka sama, tak lalat sama, atas pipi sama, atas bibir. Bilik sebelah pula lah. Cara cakap sama, rambut sama, sama semua.
Kita pula punya penat hari tu kerja, tak tahulah overtime ke anytime pun benda semua, part time semua kita buat, letih dah, balik tak buka dah, tengok terus masuk bilik dah. Ingat bilik bini kita, bilik adik dia. Terjimaklah bilik adik dia tu, bukan sengaja, bukan buat tak ingat. Memang betul-betul dia tak tahu, memang betul-betul dia tak sedar, memang betul-betul dia tak perasan. Contohnya berlakulah persetubuhan, adakah itu namanya zina? Tak, itu namanya wati syubhah namanya. Wati syubhah. Bukan saja dah perasan tapi buat-buat macam tak perasan, tu Allah tahu kita. Allah tahu kita bohong. Kalau tuan-tuan nak tahu pasal hukum hakam luah ni, ngaji fiqh lah, ngaji kitab. Ngaji kitab fiqh tu macam-macam hukum jumpa. Macam-macam benda ada. Sebab benda tu tak mustahil berlaku. Dan jika taklid ia akan yang berkata dengan nikah suatu. Dan jika tiada, makna kalau dia bernikah tu tadi bukan mengikut mana-mana pandangan ulama yang mengatakan boleh menikah begitu, dia pandai-pandai sendiri saja. Pandai-pandai dia buat hukum sendiri, nescaya adalah ia haram, bukan syubhat. Itu namanya zina dah, bukan syubhat dah. Telah berfirman Allah Ta'ala ketika memuji orang yang beriman yang mendapat kemenangan mana? Walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya dan sekalian yang memelihara akan mereka itu akan segala farad mereka itu, yakni dia jaga kemaluan dia kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Dia jaga kemaluan dia kecuali pada isteri dia. Kalau isteri, dia jaga kemaluan dia kecuali untuk suami dia. Tak apalah, itu namanya bersyukur, dapat pahala, namanya ibadat. Itu bukan dosa, itu ibadat. Sebab tu dalam Islam kalau ada di kalangan pasangan kita ada masalah batin, wajib berubat. Kalau dia ada masalah lemah tenaga batin dia, tak boleh nak memuaskan kehendak nafsu pasangan dia, wajib berubat, bukan sunat. Sebab apa? Benda tu boleh menjadi asbab nanti zina. Boleh menjadi sebab zina. Isteri dia perempuan, dia ada nafsu, berapa lama dia boleh tahan? Dia pula contoh bekerja pula dah, bercampur dengan laki-laki pula dah. Suami dia tak urut pula dah. Suami dia tak urut pula dah. Wajib berubat tu. Sebab tu kalau sampai tahap memang tak boleh nak diselamatkan, di antara benda yang harus isteri tadi tu minta berpisah dengan suami dengan sebab tu. Harus. Tidak dipanggil isteri yang dilaknat oleh Allah dah. Dia nak minta berpisah dengan suami dia sebab suami dia memang tak mampu dah nak menunaikan tanggungjawab menjaga nafkah dia, batin dia, sehingga dia ni boleh terlibat kepada perzinaan. Makna harus dia minta bercerai daripada suami dia tu. Untuk maknanya menyelamatkan diri dia daripada terjatuh kepada zina. Begitulah juga tadi isteri, kalau dia tak mampu nak melayani maknanya nafkah batin suami dia, memang dia tak mampu, dia tak boleh melarang suami dia untuk menikah satu lagi ataupun dua lagi ataupun tiga. Sebab apa? Nak jaga daripada zina. Dia kata awak ni bernikah ni sebab nak nafsu. Betul lah. Betul lah, sebab nak jaga nafsu lah menikah. Kalau tak nak jaga nafsu, nak berzina, tak payah nikah. Zina ikut suka hati. Na'udzubillah min zalik. Dia kata awak ni dah menikah ni sebab nafsu. Iyalah, betul lah. Allah suruh jaga nafsu kan. Sebab nafsu ni kalau tak jaga akan jadi zina. Wallahu a'lam. Tu tak boleh cerita panjang-panjang. Orang tak apa suka dengar hal tu. Kita sukalah. Memang kitanya mau tu, cuma belum berani sangat lagi. InsyaAllah. Banyakkan wirid. Banyakkan wirid insyaAllah. Boleh PM tepi lah kalau nak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.